Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan memandang serius akan kes keganasan rumah tangga yang berlaku di negara ini. Sesungguhnya sebarang konflik dan cabaran rumah tangga perlu diselesaikan dengan cara yang berhemah dan bijak tanpa melibatkan keganasan berbentuk fizikal, psikologi, emosi dan mental, sama ada kepada suami, isteri, anak-anak ataupun keluarga. Berdasarkan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, bilangan permohonan Perintah Perlindungan Interim IPO daripada mahkamah yang dibuat melalui JKM dan diluluskan oleh mahkamah dari 1 Januari 2010 hingga Julai 2013 adalah sebanyak 1062. Tiada permohonan yang ditolak bagi IPO yang dimohon melalui JKM. Daripada jumlah tersebut, pecahan permohonan IPO mengikut tahun adalah seperti berikut. Tahun 2010 356 kes, tahun 2011 325 kes, tahun 2012 301 kes, dan tahun 2013 hingga bulan Ogos 80 kes. Manakala mengikut jantina bagi tempoh yang sama, 52 permohonan IPO adalah dibuat oleh mangsa lelaki dan 1000, dan yang seterusnya adalah permohonan dibuat oleh mangsa perempuan. Untuk statistik mengikut negeri, kerana panjang untuk saya baca yang berhormat, nanti saya bagi secara bertulis, tapi saya bagi saja jumlah keseluruhannya bagi negeri-negeri. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 119, Selangor 345, Pulau Pinang 118, Johor 280, Melaka 30, Negeri Sembilan 28, Perak 37, Pahang 44, Terengganu 9, Kelantan 17, Kedah 71, Perlis 1, Sabah 44, Sarawak 9 dan wilayah persekutuan 10. Berdasarkan statistik yang ada, jelas bahawa bilangan kes untuk IPO menurun daripada tahun ke tahun, dengan menunjukkan sekaligus bahawa kempen dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkesan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat. Terima kasih. Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Timbalan Menteri. Walaupun angka-angka yang disebut itu adalah menurun, tapi namun demikian saya percaya bahawa banyak kes-kes yang keganasan rumah tangga yang tidak dilaporkan atau dibawa ke tengah oleh terutamanya oleh para isteri dan orang perempuan. Jadi angka-angka ini adalah angka-angka luaran. Namun demikian kita lihat baru-baru kes ni keganasan rumah tangga tidak saja terjadi dalam rumah tapi di lift juga terjadi, yang mana kemungkinan wanita ni tidak ada saluran untuk pergi mengadu dan sebagainya. Jadi usaha harus dipertingkatkan agar lebih ramai, lebih lagi maklumat mengenai bagaimana mereka hendak menyalurkan aduan mereka. Dan saya juga nak bertanya kepada kementerian, apakah kementerian tingkatkan OSC di tempat-tempat hospital yang ada center, one stop center yang mana menjadi tempat rujukan mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini, agar ini lebih bersepadu, kerana mereka mangsa-mangsa ini harus membuat laporan medical dan kena pergi ke balai polis dan kena pergi ke JKM. Jadi tidak ada satu khidmat yang bersepadu. Yang saya ingin pertekankan di sini juga adalah Menteri, ialah apabila mangsa kena membuat laporan polis, keadaan menyoal siasat mangsa itu dalam keadaan yang terdedah. Jadi ini akan mengaibkan mangsa dan pegawai-pegawai polis dan orang yang pengadu-pengaduan lain akan mendengar masalah rumah tangga. Jadi ini satu saya minta agar pihak kementerian mengadakan mungkin satu officer from A to Z yang tahu tentang hal ini diletakkan di one stop center. Jadi tidak payahlah pengadu ni atau mangsa ini kena hop from one place to one place, and make it real like one stop center. Terima kasih. Masih kepada Yang Berhormat, nampaknya Yang Berhormat telah membuat satu cadangan yang baik. Kementerian akan mengambil perhatian dan
ini cadangan yang baik, tentunya kita akan laksanakan one stop center ini. Tapi ingin saya maklumkan bahawa di setiap hospital memang ada pegawai kebajikan kita di mana sebarang mangsa yang terlibat dengan keganasan ini boleh membuat laporan dan dari situ tindakan akan terus dilaksanakan. Dan memang di Jabatan PDRM pun ada pegawai yang khas untuk mangsa-mangsa keganasan ini yang ditugaskan untuk tugas yang spesifik ini, dan pegawai ini adalah seorang wanita. Jadi tidak ada masalah, dan mereka juga akan penyiasatan juga akan dibuat, ada bilik-bilik yang tertentu, bukannya terdedah kepada umum. Apapun, terima kasih atas silangan yang berhormat tadi. Yang Muhammad Masjid Tanah. Calon. Terima kasih Tuan Speaker. Oleh kerana ia melibatkan soal institusi kekeluargaan, soalan saya, apakah jangka tempoh masa untuk mahkamah keluarkan IPO bila ada permohonan? Dan yang kedua, adakah semua mahkamah mempunyai staf yang terlatih untuk melaksanakan IPO ini untuk menjaga isteri ataupun ahli keluarga yang didera? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tadi. Mahkamah tentunya apabila telah dibawa permohonan akan membuat keputusannya secepat mungkin. Itu adalah tanggungjawab mahkamah. Keduanya berkaitan dengan apa tadi Yang Berhormat? Yang kedua soalan tadi. Okey, soalan saya, adakah semua mahkamah mempunyai staf yang terlatih untuk melaksanakan IPO ini untuk menjaga isteri atau yang ahli yang didera? Ya, terima kasih. Terima kasih. Tanggungjawab mahkamah ialah untuk membuat perintah Interim Protection Order. Dan Interim Protection Order ini adalah dibuat di hadapan seorang magistrate yang terlatih. Jadi tentulah dia sudah cukup, dia mempunyai ijazah undang-undang, kemudian dilantik sebagai magistrate dan diberikan latihan yang secukupnya. Jadi tidak ada masalah, Yang Berhormat. Sejemput Yang Berhormat Tuan Haji Syahbudin bin Yahya. Datuk Speaker, soalan nombor 7, soalan saya. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Speaker. Sebelum itu saya ingin bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, saya ingin mengucapkan syabas dan berjaya kepada 462,940 pelajar yang akan menduduki peperiksaan PMR di 3,530 pusat peperiksaan di seluruh negara. Saya berdoa agar semua pelajar murid-murid akan mencapai kejayaan cemerlang. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat, selaras dengan keputusan kerajaan pada tahun 2002, dasar pengambilan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dilaksanakan berasaskan prinsip meritokrasi bagi menggantikan dasar pengambilan mengikut kuota kaum yang diguna pakai sebelumnya. Dasar meritokrasi ini dilaksanakan dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah core curriculum untuk menjana markah merit pelajar. Sejak dasar ini diperkenalkan, ia telah diterima baik oleh masyarakat sebagai sistem yang telus, dinamik dan adil kerana memberi peluang pendidikan tinggi yang luas kepada calon yang layak dan memenuhi syarat bagi mengikuti sesuatu program pengajian. Untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan memberi keistimewaan kepada atlet yang menyumbang bakti untuk negeri dan negara serta golongan masyarakat socially disadvantaged dengan izin seperti orang asli dan orang kurang upaya dengan menyediakan laluan khas dalam proses permohonan kemasukan ke IPTA, politeknik, college community dan institusi latihan kemahiran awam. Perlu dijelaskan bahawa laluan khas yang disediakan ini adalah melalui proses pemilihan mengikut kumpulan mereka.
Pada masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia belum bercadang untuk menggantikan sistem meritokrasi dengan sistem lain seperti mana sebelum ini. Berdasarkan prinsip meritokrasi, semua pelajar yang layak dengan markah merit tertinggi tanpa mengira kaum, agama dan taraf hidup tidak akan dinafikan peluang untuk ditawarkan tempat pengajian di IPTA. Terima kasih, Datuk Ketua. Datuk Speaker. Yang Hormat Tasik Glogo. Ya. Kita mengucapkan tahniah dan terima kasihlah kepada kerajaan kerana memperkenalkan sistem meritokrasi sejak daripada tahun 2002 yang memberikan peluang sama rata. Tetapi kalau kita melihat setelah ianya dilaksanakan lebih daripada 10 tahun, apakah kesan-kesan yang dilihat telah berlaku khususnya dari segi taburan pelajar-pelajar yang memasuki IPTA mengikut kawasan ataupun lebih mudah kita katakan mengikut negeri. Contohnya, kalau pelajar-pelajar perlu bersaing semata-mata berlandaskan pada meritokrasi sebagaimana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, 90% markah diambil daripada meritokrasi. Apa jadi dengan pelajar-pelajar yang datang daripada kawasan luar bandar atau negeri-negeri lain, ya, seperti dari Sabah, Sarawak, ya, yang mana kemungkinan, ya, kekuatan untuk bersaing bagi mendapatkan markah meritokrasi yang tinggi agak begitu sukar. Jadi apakah apakah kita boleh melihat bahawa pelajar-pelajar IPTA ini kebanyakannya daripada pelajar-pelajar bandar yang mendapat kemudahan-kemudahan pembelajaran yang lebih baik sehingga mereka mempunyai markah akademik yang tinggi berbanding dengan pelajar-pelajar daripada luar bandar dan juga negeri-negeri yang kurang kemudahan pendidikan sebagaimana di bandar. Apakah taburan pelajar-pelajar yang memasuki IPTA ini mendapat hak yang sama? Sebab itu saya ingin menyuarakan pandangan ini kepada pihak kerajaan. Selain daripada kita menggunakan sistem merit ini, Bolehlah soalan. ya, Dua jadi kali soalan tanya saya, dia. okey, saya tukar jadi soalan. Apakah kerajaan mempunyai cadangan untuk menggunakan sistem merit dan juga mengambil kira merit mengikut kawasan geografi supaya lebih ramai pelajar-pelajar daripada negeri dan negara-negara kita, daripada negeri-negeri kita ini mendapat peluang yang sama rata? Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Speaker. Kita sedar bahawa ada jurang di antara pelajar-pelajar di bandar dan juga luar bandar. Tetapi harus saya menyatakan di sini bahawa pelajar-pelajar yang ada di IPTA buat masa ini daripada bandar dan luar bandar amat setara. Ramai pelajar-pelajar yang luar bandar telah berjaya melayakkan diri ke IPTA menggunakan syarat-syarat yang dikenakan. Tetapi lebih banyak lagi peluang akan mereka dapat sekiranya mungkin mereka mendapat satu cara the bridging of rural and urban dengan izin. Cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat saya terima, mungkin dalam sistem geografi, dalam geografi negara kita ini, tetapi kita juga mengambil kira bahawa kita akan sentiasa cuba dalam proses sekarang kita untuk mengurangkan jurang di antara pelajar-pelajar bandar dan juga luar bandar. Kita memberi penekanan ini dalam masa yang terdekat, jurang di antara bandar dan luar bandar akan kita kurangkan sama sekali, maka akan ada satu persaingan yang lebih setaraf. Itu perancangan kita. Untuk maklumat terperinci mengikut taburan dari negeri ke negeri, saya mohon maaf buat masa ini saya tidak ada maklumat itu bersama saya. Sekiranya perlu saya akan beri maklumat ini secara terperinci kepada Yang Berhormat dalam masa yang terdekat ini. Tapi ingin saya mengesahkan di sini, pelajar-pelajar luar bandar tidak kurang kehebatan mereka dalam segi akademik dan co-curriculum dan mereka boleh bertanding berdasarkan kepada merit akademik dan co-curriculum dengan pelajar-pelajar di bandar juga. Sekian, terima kasih. Yang Hormat Bayan Baru.
Terima kasih Timbalan Speaker dan terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya tentang meritokrasi kemasukan IPTA dan melalui sistem meritokrasi. Sekarang ini kita ada dua sistem, satu STPM, satu matrikulasi. Tetapi sekarang ini kita tidak tahu bagaimana ia berfungsi. Contohnya kalau kita nak dapatkan satu kemasukan yang adil, ia haruslah compare apple to apple. Kalau yang melalui STPM, dia kena compare semasa among STPM, dan yang matrikulasi mengikut matrikulasi. Tetapi yang setakat kita tahu bahawa dia sebenarnya akan compare kedua-dua sekali melalui sistem meritokrasi. Itu menyebabkan rungutan daripada pelajar dan juga ahli dari air hitam juga rasa tidak puas hati kerana ramainya yang layak tidak dapat masuk, terutamanya daripada golongan bukan Bumi Putra dan juga dari kawasan-kawasan yang luar bandar. Saya nak bagi contoh, kalau seorang daripada Sabah, Bumi Putra Sabah atau Sarawak, mereka tidak mau masuk ke matrikulasi kerana kena belanja besar, kena pergi ke bandar, maka mereka pergi mengikut STPM. Jadi akhirnya mereka tidak dapat masuk ke IPTA kerana mereka qualification STPM itu lebih susah nak masuk IPTA. Jadi ini adalah berlaku ketidakadilan. Jadi saya ingin minta penjelasan Menteri bagaimana boleh menjadikannya adil. Kalau boleh satukan sistem STPM dan matrikulasi. Apa perancangan kerajaan tentang isu ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat sebentar tadi memang satu cadangan yang disarankan oleh ramai. Kita ambil kira cadangan tersebut dan buat masa ini tidak ada masalah kerana memang kelayakan masuk ke IPTA daripada matrikulasi dengan STPM walaupun menggunakan dua saluran, kita mempunyai pelajar-pelajar yang memang layak masuk ke IPTA. Cadangan yang telah diberi oleh Yang Berhormat, sama ada kita nak buat satu serasikan cadangan yang baik, akan kita buat kajian dan sekiranya perlu kita akan pertimbangkan. Terima kasih. Sejemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Hanifah bin Maidin. Soalan saya nombor 8, Tuan Ketua. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Ketua, terima kasih pada Yang Berhormat Sepang. Kerajaan tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menghalang syarikat Sitos Data Sistem Sdn Berhad daripada beroperasi kerana syarikat tersebut telah berdaftar secara sah di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM untuk menjalankan perniagaan pengumpulan maklumat kredit. Penubuhan agensi pelaporan kredit swasta seperti Sitos Data Sistem Sdn Berhad adalah bertujuan untuk membekalkan liputan dan kandungan meluas melalui maklumat yang diperolehi dari sumber-sumber awam seperti surat khabar, warta kerajaan dan carian maklumat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Maklumat-maklumat yang dizahirkan di dalam laporan kredit tersebut merangkumi maklumat litigasi, syarikat-syarikat telekomunikasi dan utility serta pembekal-pembekal perdagangan. Perkongsian maklumat ini diperolehi daripada sumber-sumber awam dan merupakan salah satu aspek penting yang telah memudahkan dan mempercepatkan proses permohonan pinjaman peminjam, meningkatkan akses peminjam kepada peluang pinjaman serta menurunkan kos pinjaman. Dakwaan yang mengatakan bahawa perniagaan sitos data sistem Sdn Berhad melibatkan pencerobohan privasi seseorang adalah tidak berbangkit. Ini adalah kerana maklumat yang dikumpul oleh sitos adalah diperolehi melalui sumber-sumber awam yang boleh dicapai oleh mana-mana pihak. Maka tidak timbul isu dari segi kerahsiaan maklumat pelanggan dan pencerobohan privasi peribadi seseorang. Penggunaan khidmat agensi pelaporan kredit pula dilihat dari pelbagai aspek.
secara dasar. Demikian antara sebahagian daripada jawapan yang sempat dibawakan kepada anda, jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri Keuangan Datuk Ahmad Mazlan berhubung soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Muhammad Hanifah Maidin dari Sepang yang meminta penjelasan tentang sama ada kementerian membenarkan pihak SITOS meneruskan operasi menyimpan maklumat peribadi dalam data maklumat mereka yang digunakan secara tidak wajar ataupun tujuan perniagaan untuk keuntungan yang lumayan. Namun begitu, kita akan bawakan maklumat lebih lanjut lagi tentang jawapan dalam sesi soal jawab dalam berita di berita-berita yang disiarkan di RTM ini. Dan namun apa yang dapat kita ulas sejak awal pagi tadi, sejak jam 10 pagi, sebanyak 8 soalan semua sekali yang sempat kita bawakan untuk anda waktu ini. Dan selepas ini sidang Dewan Rakyat akan disambung pula dengan sesi perbahasan rang undang-undang jenayah dan juga pembekalan. Apa yang dapat kita sentuh sedikit sebanyak berlaku tadi tentang dakwaan oleh Yang Berhormat Dr. Ong Kian Ming dari Serdang yang menyebut bahawa beberapa menteri kabinet ataupun anggota dewan sendiri yang tidak mempunyai kelulusan yang sah ataupun mempunyai kelulusan yang palsu. Namun begitu, timbul sedikit ketegangan apabila Yang Berhormat dari Serian mahu juga menjawab persoalan tersebut yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Ong kerana ia melibatkan kredibiliti, melibatkan maruah seseorang apabila disebut tentang soal latar belakang pendidikan yang tidak diiktiraf ataupun tidak. Namun penjelasan tentang hal itu diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri tentang soal kelulusan ataupun ijazah yang semestinya mengikut panduan dari jabatan yang terlibat untuk menilai dan juga menganalisa sama ada penjawat awam ataupun mana-mana orang pun yang mahu mendapatkan pekerjaan ataupun mendapat manfaat daripada ijazah itu tidak boleh dilakukan, melainkan kalau ianya hanya untuk kegunaan diri sendiri yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Itu antara sebahagiannya. Dan nampaknya kita sampai di sini, dan kalau sekiranya anda ingin mendapatkan lebih banyak maklumat dalam sesi sidang di Dewan Rakyat dan juga sesi soal jawab sebentar tadi, boleh terus ke laman web yang tertera sekarang ini untuk anda lihat dan tonton semula. Sekian saja yang kita bawakan untuk anda. Kembali bersiaran esok 10 hingga 11.30 pagi. Pastinya langsung dari Parlimen. Saya Zulkifli Bujang. Jadi semua perkara ini ada dalam akta yang berkaitan dan tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan pengguna dilindungi. Terima kasih. Setakat itulah sesi soal jawab untuk pagi ini.
Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Tuan Ketua, saya memohon mengemukakan rang undang-undang dadah berbahaya pindaan 2013. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda Akta Dadah Berbahaya 1952. Bacaan kali kedua bila Yang Berhormat? Pada mesyuarat kali ini. Baik. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-usul, Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah dalam kurungan Pindaan dan Pemerluasan 2013 menyambung semula perbahasan atas masalah Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 12 dalam kurungan 1, saya jemput Yang Berhormat Menteri. Datuk Yang di-Petua, mengikut Peraturan 12/1, saya pohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai rang undang-undang pencegahan jenayah, pindaan dan perluasan 2013 dibahas dan diputuskan serta sehingga selesai. Ucapan-ucapan penangguhan dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 3 Oktober 2013. Datuk Yang di-Petua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Yang Berhormat yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Ini memang masalah untuk Usul tapi kita setuju. disetujukan. Walaupun dia memberi masalah, kita setujulah. Aturan Usaha Mesyuarat dan Usul-usul, Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah dalam kurungan Pindaan dan Pemerluasan 2013 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Yang Berhormat Baling. Panjang lagi Yang Berhormat? Ada sikit. Okey. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu Malaysia. Saya mengucapkan juta terima kasih kerana diberi peluang untuk meneruskan perbahasan saya untuk menyokong rang undang-undang pencegahan jenayah, pindaan dan perluasan 2013. Nombor saya 15. Sahabat saya nombor 2. Terima kasih. Secara holistiknya, jenayah menunjukkan penurunan, namun terdapat peningkatan jenayah berat yang dipanggil jenayah indeks. Contoh, hari pertama dalam 4 insiden tembakan berlaku dalam masa 24 jam. Sehingga kan hari ini kongsi-kongsi gelap ataupun penjenayah terancang ini tidak kenal siapa mangsa. Sehingga kan pada 12/7 tahun 2013 jam 10.45 malam di Bukit Jambul, seorang kanak-kanak laki-laki yang berusia 4 tahun menjadi mangsa selepas ditembak oleh seorang lelaki ketika dia menemani bapanya berjumpa rakan di bawah rumah pangsa puri berkenaan. Malam kemarin akibat kejadian itu, kanak-kanak berkenaan mengalami kecederaan parah di bahagian kaki selain kepala cedera akibat terkena serpihan peluru. Boleh minta penjelasan, Baling? Saya belum warm up lagi. Tapi apa boleh buat, bos nombor 2 saya silakan. Terima kasih, Baling. Terima kasih, Pertua. Kita lihat bagaimana modus operandi ketua-ketua apa ini, kumpulan taiko-taiko disiputi ke di mana-mana ini. Kartel-kartel dia, kumpulan kongsi gelap ini. Mereka bukan mensasarkan orang dewasa. Kanak-kanak ke, perempuan ke. Kalau dia sudah target bunuh, dia mesti bunuh. Jadi oleh sebab itu, setujukah Baling bahawa sudah tiba masanya semua pihak termasuk puak-puak pembangkang ni yang ada niat nak apa ini menghalang pelaksanaan akta ini, kalau boleh bersetuju untuk kepentingan orang ramai. Jangan lagi kita gunakan undang-undang sedikit yang boleh lemah itu untuk menyekat pelaksanaan undang-undang sebegini. Minta Baling.
Terima kasih. Kinabatangan masuk dalam ucapan saya. Itulah yang perkara yang saya nak bawa, Tan Sri Yang di-Pertua. Kalaulah semua rakan-rakan dalam parti pembangkang pada hari ini boleh menerima, tidak perlu 3-4 hari kita nak hilang suara tekak untuk bincang. Akhirnya kita kena akur dengan kekangan-kekangan pada hari ini yang kita hadapi. Tuan Tan Sri yang di-Pertua, saya ingin boleh minta mencelah sedikit. Sekejap, saya belum mukadimah pun bagi sekejap. Sedikit saja. Itu saya bagi timbalan bos saya, you bukan bos saya. Duduk sekejap. Saya nak bagi tahu kepada Tan Sri. Sekejap, Tan Sri. Jadi Pak Turut dah, tak apa. Jadi Tak apa. Pak Turut pun itu hak balik, bukan hak sana. Jadi apa pun, pada hemah saya, kalau kita tengok 43 orang telah menjadi mangsa, 22 orang nyawa terkorban, 21 bercederaan, penjenayah hari ini bermaharaja lela tanpa pedulikan peraturan, undang-undang. Penjenayah ini melakukan apa yang mereka suka. Jadi saya di kesempatan ini saya nak minta lah Dewan Yang Mulia ini kita kaji, kita bincang secara holistik. Dan saya di kesempatan ini saya sentiasa menyatakan terima kasih kepada pihak PDRM, KDN, menterinya dan juga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu prihatin mendengar danyutan nadi rakyat pada hari ini di seluruh mana-mana di kawasan saya Baling. Walaupun di kawasan luar bandar pun rakyat sudah takut. Datang mau panggil kenduri pun takut. Datuk boleh keluar ke? Sebab di Kulim sudah kena tembak. Takut itu penjenayah datang ke Baling. Jadi ini yang diperkatakan merata tempat oleh rakyat. Jadi saya pada kesempatan pada pagi yang mulia ini saya diberi peluang. Apa salahnya kita memberikan peluang kepada rang undang-undang ini kita luluskan? Padahal setiap tahun Menteri KDN boleh membawa masuk ke dalam mesyuarat untuk kita bincangkan sama ada berkesanan rang undang-undang yang kita pindah ini. Bukan setakat itu, 5 tahun lagi pun kita boleh tentukan sama ada rang undang-undang ini signifikan dengan izin atau tidak, boleh kita perlu pakai atau tidak. Sebab ternyata dalam Seksyen Akta 297, Seksyen 19E dan 19F menyatakan setahun hadapan setiap tahun Menteri KDN kena membawa submit to the parliament member to discuss. Keduanya 19F di mana setiap 5 tahun kita akan membuat revision. Kita akan review kembali untuk mengatakan sama ada perlu atau tidak. Sama dengan ISA dahulu. Waktu zaman komunis benar kita perlukan. Setelah kita melihat ia tidak lagi perlu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan beraninya telah melupuskan ISA, DO dan darurat dan sebagainya. Yang mana semalam YB daripada Bagan Bukit Geluguk telah menyatakan, oh tidak, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukannya ini kerana untuk mendapat simpati undi pada pilihan raya yang ke-13. Itu tidak benar. Saya akan menceritakan, saya akan berhebahkan fakta yang ada pada saya. Silakan Minta Lu. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya nak minta pandangan sikit daripada Yang Berhormat Baling. Mengenai tadi saya tertarik mengenai ini akta ini. Memang ini akta untuk kebaikan masyarakat kita. Kita nampak pembangkang memang tidak setuju. Terutama sekali itu Sebuti. Kita tengok ataupun lihat bila polis kena bunuh dari kumpulan kongsi kelab. Tapi tidak nampak pembangkang keluar protes menunjukkan sokong polis. Tapi kita hantam polis saja. Bila polis mati, dia mati. Kalau Tio Peng Ho mati, dia pergi protes semua. Ini bukan double standard ke triple standard? Ini satu. Contoh macam di Sibu, tiap-tiap 2 bulan, 3 bulan memang ada pembunuhan. Itu Komisi Kelak ada punya ketua turut negeri Cina untuk monitor. Bila dia mau buat operasi, melalui telefon suruh orang pergi bunuh sini, bunuh sana. Memanglah kita tidak boleh nafi, adalah segelintir punya polis, ada kerja kong kali kong juga. Tadi kita mestilah mana ada kelemahan sepatutnya dalam masyarakat kita ataupun daripada mana-mana pegawai ada kelemahan, kita soalkan.
Mana kalau betul, memang kita mau sokong. Ini kita tidak lihat berapa, macam saya tadi setuju. Yang Berhormat paling kata, kita buang masa dalam ini berapa hari kita berbahas. Mula-mula dia tak setuju lagi, nak lawang habis-habis. Tapi dia tidak lihat, Yang Berhormat Lalang pun daripada Sibu juga, tanya sama dia. Berapa orang sudah kena bunuh daripada kongsi kelab ini. Ini kita tidak rasa kesusahan ke keluarga mana-mana kena pembunuhan. Minta komen sikit daripada Yang Terima Berhormat kasih Bintulu. bagi tahu ini Yang Berhormat seperti Tepat ini, sekali. kita tak faham. Saya nak bercerita sikit berkaitan dengan kes yang YB Bintulu menyatakan tadi. Tan Sri yang dipertua, semalam kita dengar hujah Bukit Gelugur begitu berapi-rapi. Boleh jelaskan. Mencerita, after this, sekejap sebentar dengan izin. Lepas ni itu saya bos, bagi. itu pun bos. Biar saya jawab tu dulu, nanti saya bagi. Bos nombor 1, bos nombor 2. Tak apa, sekejap saya bagi tahu. Sekejap, terima kasih. Dia bukan bos, dia sahabat. Macam you juga. Bukit Gelugur telah, Yang Berhormat Bukit Gelugur semalam, saya tengok Tan Sri pusing, tengok begini, dengar ucapan politik law semalam. Begitu baik sampai kita semua saya tidak ganggu langsung sebab saya menghormati itu otai, orang lama. Saya tak beranak lagi, beliau sudah ada dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya hormat, tabik. Tetapi pada hari ini hujah saya. Minggu sudah seorang Lance Corporal Azri bin Samud telah meninggal dunia hentakan batu di Melaka. Kalau kita semua ingat, seorang anggota polis sedang bertugas, op cantas, orang muda sedang mencuri kabel dan mereka telah ambil batu untuk meninggal dunia. Dan jenazah ini sudah dibawa balik ke Bukit Gelugur, kawasan Parlimen Bukit Gelugur. Bukan setakat tidak sebut, tidak ziarah langsung keluarganya Tan Sri. Saya ziarah Tan Sri. Saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Menteri KDN, KYB, Bagan Datuk, kita pergi ziarah, beri sumbangan, memberi motivasi. Saya melihat ibu kepada anggota polis tu menangis sampai saya bayangkan waktu itu, kalau saya meninggal begitulah mak saya akan menangis, merau-rau begitu sedih. Di mana wakil rakyat daripada pembangkang? Dengar, bila kita bercakap yang benar, mereka tidak boleh terima. Bila kita cakap yang benar, mereka cannot accept dengan izin, tak boleh terima. Sebab itulah hakikatnya. YB Bukit Gelugur yang amat berhormat Menteri, Ketua Menteri Bagan, tak ada satu pemimpin pun yang datang ziarah. Sebelum saya masuk Dewan Yang Mulia ni, waktu Serdang setengah kata ijazah saya tengah bercakap dengan ibunya, menyatakan tidak ada yang datang, hanya pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Itu terbukti. Untuk jawapan kepada YB Bintulu itu terbukti. Kalau Saya nak tanya, adakah Yang Berhormat Pekan juga melawat apabila Yang Berhormat membuat tuduhan sedemikian? Yang meninggal Google, adakah mereka adil untuk membuat tuduhan sedemikian? Duduk di situ sebab itu boleh dapat kes boleh bawa pergi mahkamah, ada asyuk itu dengan izin. Jadi itu saya nampak peguam-peguam yang ada. Itu sebab saya merasakan pihak pembangkang akan menolak rang undang-undang ini kerana mereka sudah tidak ada income. Baru-baru ini dengan izin Padang Serai membawa hari pertama, hari pertama ini kita nak bersidang, membawa adakah untuk kita membuat tuduhan sedemikian? Yang penting kita minta seperti Bala Perdana Menteri, Perdana Menteri pernah melawat juga mangsa-mangsa yang telah pun ditetapkan. Yang Berhormat Putih, saya bagi laluan. Sila Yang Berhormat. Saya bagi laluan. Saya tanya 3 kali tak pernah bagi laluan. Saya bagi laluan. Perkataan turut menerusi legislasi terhadap mangsa jenayah di mana Barisan Nasional dia kena tarik balik. Ya, saya cakap ini tidak patutlah kerana lawyer kita nak ambil kes baru pergi protes dan sebagainya. Dan Berhormat kalau nak pergi mana-mana menangis kamu punya hal lah. Terima kasih. Saya bagi lagi satu kes tadi. Okey, itu tak boleh terima. Saya bagi lagi satu kes tadi. Tan Sri Yang Dipertua, pada 2 April tahun 2012. Baling, boleh. Lepas ni, tadi saya nak bagi you tak tengok sini. Sekejap lepas ni saya cerita ni, saya bagi you. Tan Sri, 2 hari bulan 4 tahun 2002,
Satu tragedi letupan bom di Plaza Lee Garden Hat Yai telah berlaku. Tan Sri, waktu itu Tan Sri, kerajaan negeri Kedah adalah kerajaan PAS. Kerajaan negeri Pulau Pinang adalah kerajaan DAP, masih lagi DAP, memerintah. Apa yang berlaku? Nak membuktikan apa yang dinyatakan oleh Bukit Geluguk semalam yang Perdana Menteri menghapuskan ISA dan sebagainya adalah kerana untuk meraih undi dalam pilihan raya yang ke-12 dahulu. Saya nak berbetulkan. Ini terbukti nyata dan jelas. Perdana Menteri telah menyatakan kepada NGO suruh pergi ke sana membawa balik semua mangsa-mangsa rakyat Malaysia. Kita semua tahu waktu itu semuanya adalah warga Malaysia yang berketurunan kaum Cina daripada Pulau Pinang dan negeri Kedah. Jadi Tan Sri, ini gambarnya. Kalau Tan Sri nak, saya boleh bagi. Kita susun 11 buah ambulans. Kelab Putera 1 Malaysia bergegas pada malam yang sama sampai ke hospital di Songkla. Berjumpa dengan sebuah 30 mangsa. Semuanya Cina, Tan Sri. Kita membawa mereka keluar. Letakkan di Hospital Alustar, Bukit Mertajam, Hospital Universiti Melaya. Publicity murah. Kita melakukannya kerana apa? Kerana rakyat didahulukan, bukan ada kepentingan politik. Tetapi Tan Sri, negeri Pulau Pinang kita masih kalah. Tidak apa, kita akan teruskan usaha-usaha murni, noble idea dengan izin. Inilah arahan keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya menyatakan ini atas fakta. Ada satu yang berhormat daripada Parti Bangkan masuk bantu misi bantuan ini. Sebab apa tidak? Sebab tidak ada kes bar. Tidak ada boleh ambil kes lawyer, bah. Ini tidak ada keuntungan. Ini adalah untuk kita menyelamatkan. Jadi saya berdiri di sini sebagai seorang aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Balik kepada rang undang-undang yang kita nak pindah, angle saya dengan izin mudah. Saya tidak mau rakyat dianiaya. Saya tidak mau rakyat mati. Minta ampun izin. Saya nak bercakap ini. Anjing di tengah jalan pun tidak boleh kita tembak sewenang-wenangnya. Walaupun berkurap satu badan, kita kena tangkap. Apatah nyawa manusia, kita tembak sewenang-wenangnya. Jadi dalam kesimpulan yang saya nak buat pada pagi yang mulia ini, pada rakan-rakan saya, kita memperjuangkan satu aliran. Kita di bawah bumbung Dewan Yang Mulia ini. Kita bincang. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Baling, Presiden Tan Sri Speaker. Sebenarnya apabila saya dengar dengan teliti apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Baling, Pakatan Rakyat turut bersimpati kepada mangsa-mangsa jenayah. Kita juga sokong usaha polis untuk menjaga keselamatan masyarakat dan negara. Tetapi isu di sini adalah sama ada mereka yang disyaki mempunyai right to counsel, right to legal representation, right to judicial review, right to fair trial. Inilah isunya. Bukannya merepek kata duduk sini, duduk sana. Adakah Yang Berhormat setuju? Malaysia sebagai ahli jawatan kuasa Human Rights Council di bangsa-bangsa bersatu, adalah penting kita menghormati hak asasi manusia supaya semua rakyat, tak kira dia siapa, adalah sama di sisi undang-undang. Everyone is equal before the eyes of the law. Adakah Yang Berhormat setuju? Yang Berhormat juga berhak kepada right to legal representation, right to judicial review, right to fair trial. Inilah isunya. Ada tak Yang Berhormat setuju? Terima kasih YB Taiping, hebat. Satu hujah yang hebat. Tetapi sekarang ni kita sedang berhujah berkaitan dengan kongsi gelap yang tega. Kita sedang berhujah berkaitan dengan pengedaran dadah yang begitu berleluasa. Kita sedang berhujah kepada dagang manusia. Saya nak bagi tahu YB Taiping, saya ni bercakap ni atas, saya berdiri di sini atas aktivis yang melaksanakan praktikal, bukan teori macam YB Taiping. Saya nak bagi tahu berapa kes yang kita sudah tolong anak gadis Malaysia, suri rumah tangga Malaysia yang menjadi kaldai dadah, yang tidak berdosa, yang tidak tahu bahawa mereka membawa tuala, kain baju itu telah dicelup dengan chemical dadah. YB Taiping tahu, saya pergi ke Peru, bawa balik 5 orang. Saya pergi ke Vietnam, membawa balik. Saya pergi ke Myanmar. Ini kenapa? Kerana kita harus memperjuangkan hak asasi manusia.
kita nak bincang pada hari ini, kita mesti ada fakta, bukan teori. Jadi saya setuju, tetapi kita harus Sudahlah. membuat Inilah pindaan standard dia. rang undang-undang. Kerana YB Taiping tak boleh lawan saya. You have never been to one country. Dengan izin, saya dah 32 negara pergi menyelamat rakyat Malaysia. You can't even talk with me. Labuan celah Jangan. Kalau sedap nak cakap, nak syok, tak payah. Bukan semestinya lawyer yang hebat dalam teori. Orang yang macam saya bukan lawyer, tapi praktikal saya lebih hebat daripada YB Taiping. Ini yang benar. Saya nak katakan di sini. Kita nak lakukan itulah bila kita cakap Ini Ustaz. kempen pilihan parti UMNO lah. Tak, ini Ustaz Lumut ni. Kita kena bercakap yang bersandarkan kulil haq walau kana muron. Bercakaplah kamu walaupun payah nak dengar Ustaz. Ustaz seorang baik, jeneral yang tahu agama. Bila saya cakap yang betul, kata iyalah dan sebagainya. Tak baik. Yang betul kulil haq, yang betul betul. Yang tak betul lah. Jadi saya nak menyatakan di sini, apa yang kita sedang memperjuangkan? Kita nak memperjuangkan untuk menyelamatkan rakyat Malaysia yang matinya tidak tiba-tiba. Setiap hari saya tidak pernah mendengar buka surat khabar, saya takut. Siapa lagi mati kena tembak? Siapa lagi? Tan Sri, today can be me, can be other, all of us, one of us. Baru nak kita nak sibuk. Tak boleh Tan Sri. Jadi Tan Sri yang dipertua. Saya nak nyatakan di sini. Ya. Labuan. Silakan. Ya, Labuan. Terima kasih YB Baling. Tuan Yang Dipertua, kita perlukan senjata yang kuat untuk memerangi musuh yang kuat. Jenayah terancang ini adalah sinonim dengan mafia, triads, yakuza dan bermacam-macam nama lagi. Termasuk di Malaysia juga yang mempunyai nama yang mungkin berbeza tetapi mempunyai kekuatan ataupun tujuan yang sama. Ianya amat menakutkan sebenarnya. Kita jangan pandang rendah. Kita jangan underestimate, dengan izin, kekuatan mereka. Mereka mempunyai kekuatan ekonomi. Mereka akan mempertahankan ataupun akan berperang dengan menggunakan semua senjata. Senjata yang legal dan senjata yang illegal. Mereka menguasai underground economy. Dadah yang satu threat yang bukan sahaja akan memperkuatkan ekonomi mereka, tetapi juga yang akan merosakkan negara dan masyarakat. Prostitution, kalau nak sebut macam-macam lah, drug trafficking, human trafficking, counterfeit, loan sharking, auto theft, arm dealing, extortion, gambling, contract killing, bermacam-macam, money laundering. Dan kerosakan yang mereka boleh bawa sebenarnya amat dahsyat. Mereka ini bukanlah musuh yang kita akan berperang secara berhadapan seperti yang kalau kita di-invade oleh negara lain. Tetapi mereka menyerang dari dalam. Labuan. Duduklah, Mermat. Labuan. Saya nak berkongsi pendapat. Dulu. Yang Mermat, Peraturan Mesyuarat 37, 1, A dan B. Apabila seorang yang berhormat sedang beruja seperti Baling tadi, dia boleh diganggu dengan dua perkara. 37.1A, point of order. 37.1B, kalau minta penjelasan. Saya perhatikan apabila seseorang itu minta penjelasan, dia bukan minta penjelasan kepada perkara yang dia tidak paham ataupun perlu untuk diberi penerangan lanjut. Dia pula buat input perkara baru. Labuan itu adalah klasik sarahan baru, bukan minta penjelasan. Jadi bukan saya cuma ini sebagai peringatan kepada para ahli-ahli yang baru dan begitu juga kepada ahli-ahli yang lama. Karena yang sedang berhujah itu kadang-kadang dia punya train of thoughts is being disturbed. Begitu. Jadi lain kali saya boleh bagi laluan kepada Labuan dengan ahli-ahli lain. Itu saja sebagai ingatan. Sila tamatkan apa. Terima kasih dan minta maaf. Jadi sebenarnya soalan saya, adakah Baling berkongsi pandangan dengan saya? Terima kasih. Terima kasih Labuan.
Sebenarnya saya nak cakap yang itu, tapi dah Buan cakap masuk dalam ucapan saya. Terima kasih. Silakan Greg. Baling. Malam tadi 3 penjenayah dah kena ketembak di Greek. Kesalahan bukan di Greek. Kesalahan pembunuhan guru di Kelantan. Polis tak ada kuasa yang lebih. Akhirnya semalam orang Greek tak pasal-pasal takut. Soalan saya, kita dah ada undang-undang tahun 59 yang kita nak ni. Yang kita nak minta daripada Dewan, kerana undang-undang darurat telah dimansuhkan. Kuasa polis yang ada EO, RR dah tak ada. Jadi hari ini kita nak memberi kebenaran kuasa tu dibagi kepada polis. Kita nak ubah untuk Undang-Undang 59 yang diwujudkan pada tahun 59. Yang kena tangkap lah ni semua anak-anak bilik. Bos-bos tak kena. Gerik dulu tak ada judi, mesin judi. Kita juga bercakap dalam sidang dewan yang sudah mengatakan kenapa polis tak boleh ambil tindakan-tindakan. Bagaimana pandangan Baling tentang yang kita nak persoalkan ini? Terima kasih Greg. Itulah yang saya nak tekankan di sini. Saya harap pembangkang jangan terkeliru. Sebab ini adalah satu langkah pencegahan. Bukan untuk menahan mana-mana pihak dengan sewenang-wenangnya. Ada banyak lagi subsection yang boleh digunakan oleh rakyat untuk menjaga hak asasi mereka. Contohnya lembaga pencegahan jenayah panel board yang akan bakal dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini jelas dan bukti bahawa Menteri KDN, Waimah hatta Perdana Menteri tidak ada kuasa untuk kita melaksanakan. Saya simpati apa yang sedang berlaku di Greek. Saya takut, khawatir Tan Sri Yang di-Pertua, saya bersebelahan dengan beliau. Saya takut besok ada yang di Baling kena tembak. Nauzubillah min zalik. Jadi sebelum perkara itu berlaku, kita sama-samalah menyokong usul atau menyokong rang undang-undang yang dibawa oleh pihak KDN untuk kita melaksanakan satu pencegahan, prevention better than cure. Kita boleh melakukan sesuatu. Silakan ke kanda saya Kota Baru. Okey, terima kasih ke kanda juga daripada Baling. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya cukup kagumlah, dah berminat dengan penglibatan Yang Berhormat Baling dalam banyak kerja-kerja amal dan sebagainya, dan juga memperjuangkan nasib semua kaum, semua pihak dan sebagainya. Dan saya ingat tadi Yang Berhormat Baling ada sebut, saya quote kenyataan Yang Berhormat Baling, anjing pun perlu dibela kalau dianiaya. Jadi persoalan saya kepada Yang Berhormat Baling, sahabat dan juga kekanda saya, kalau anjing pun perlu dibela, adakah orang-orang yang hanya disyaki atau dalam bahasa Inggerisnya suspek perlu diberikan hak dia? Setuju ke tidak? Nanti dulu Baling sebelum respon. Saya keliru. Baling memanggil Kota Baru ke kanda. Lepas tu Kota Baru pula panggil Baling ke kanda. Siapa yang tua ni? Tadi Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, ini penjelasan juga. Kalau ikut rupa, Kota Baru lebih muda daripada saya. Kalau ikut IC, saya lebih muda pada beliau. Tapi oleh kerana saya bekerja siang dan malam pergi ke seluruh dunia menyelamatkan rakyat Malaysia, saya nampak tua. Itulah jawapan saya. Balik kepada Kota Baru. Terima kasihlah pandangan tadi. Maksud saya tadi, anjing pun kita tidak boleh ditembak. Ya, saya bukan kata selamat ya, tapi anjing kita tangkap. Itu dengan izin ya. Saya tak kata anjing itu tidak boleh dihapuskan. Kita kena tangkap. Jadi hari ini rang undang-undang yang kita bawa adalah lebih baik daripada pergi menembak penjenayah-penjenayah seperti Op Cantas di Greek dan sebagainya. Kita tangkap dia dulu. Masuk dalam, pastikan dia berada dalam kita punya tahanan 2 tahun dan 1 tahun, 5 tahun. Jadi baru kita tahu. Itu yang saya maksudkan. Maknanya apa yang kita nak memperjuangkan pada hari ini adalah tidak lain tidak bukan untuk adakan satu peraturan. Kalau kita tidak ada satu peraturan, saya bagi contohlah kat Kota Baru. Di Kota Baru ni, kalau semua rakyat Kota Baru tak ikut lampu merah, itu peraturan. Cuba kita tak ikut lampu merah, tak apa, kita jalan dulu, jalan. Aksiden, ramai orang akan meninggal dunia dengan izin. Jadi inilah satu pencegahan yang kita nak lakukan pada hari ini. Apa salahnya kita lakukan ni, sebab selama ni Yang Amat Perdana Menteri melihat sudah kurang. EO tak perlu, tahanan ISA tak perlu. Kalau kita buat
blackout pun tak perlu ditahan, bersih pun tak perlu ditahan. Okey, kita tak tahan sekarang. Dalam rang undang-undang yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan jenayah-jenayah tega, kongsi gelap yang begitu berluasa yang disebutkan oleh sahabat saya Labuan tadi. Memang benar, dari kes Alungnya, hari ini Alung dah naik balik. Dulu kalau 10,000 dia tidak berani nak pergi, bukan tembak baling cat merah depan rumah. Sekarang dia sanggup nak tembak, sanggup nak potong tangan dan kaki. Jadi saya di kesempatan pada pagi ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak polis, dan saya juga ingin mencadangkan agar pihak polis kalau ada yang cerita-cerita gambar-gambar yang telah ditangkap dalam CCTV, apa salahnya kita panggil semua ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini, kita tonton tengok bagaimana hari ini dahsyat mana kita punya ulangan. Mohon penjelasan Dahsyat yang dilakukan oleh penjenayah-penjenayah pada hari ini. Silakan. Mohon penjelasan sikit. Terima kasih Baling, terima kasih Tan Sri. Saya juga ingin mengaitkan apa yang disebut oleh Baling semasa menjawab Kota Baru tadi dalam analogi anjing. Baling mengatakan lebih baiklah penjenayah ini ditangkap daripada apa yang dibuat sekarang, tembak seperti yang berlaku di Greek, kata beliau. Saya nak bertanya kepada Baling, apakah Baling beranggapan kes-kes polis menembak penjenayah dan membunuh penjenayah on the spot ini adalah kerana tidak ada undang-undang seperti yang nak diluluskan, ataupun kerana jenayah itu sendiri, ya? Jadi yang menjadi pertanyaan dan perbahasan sebelum ini di luar Dewan ialah dengan izin the shoot to kill yang dilakukan oleh pihak polis. Apakah itu penjelasan yang Baling cuba bawa? Terima kasih. Tak betul tu caller cry. Saya nak menyatakan di sini polis tidak akan menembak sebarang penjenayah ini tanpa sebab. Mereka sudah ada intelligent report. Mereka telah mengikori. Mereka sudah kenal pasti berapa kes-kes yang telah dilakukan. Jadi oleh kerana itulah yang saya nyatakan, Greek nyatakan pagi tadi yang berlaku semalam ni, mereka sudah ada sejarah dan ada kes. Kalau tidak. Tapi apa yang kita nak memperjuangkan pada hari ini adalah untuk kita adakan satu rang undang-undang secara holistik, pengikut-pengikutnya. Semalam saya dengar Berwas bercakap. Berwas menyatakan bila Ops Syantas ni mula, seorang ditembak, 10 orang dah lari. Itu yang Berwas menyatakan petang semalam dalam pembahasan. Tapi saya nak nyatakan di sini, apabila ISA dan EO semua ni telah dimasukkan, yang mereka ni 2,600 balik ni, seorang dapat 10 ahli baru, 10 dapat 10, 10 dapat 10. Itu yang saya menyatakan pada hari ini kita perlu adanya rang undang-undang ini, kerana jelas bukti kerajaan tidak mempunyai kepentingan. Kerajaan Barisan Nasional jelas dan nyata tidak ada kepentingan. Ini adalah semata-mata membela rakyat dalam gagasan satu Malaysia, rakyat didahulukan. Ini yang kita nak lakukan. Kita nak pastikan supaya tidak ada isteri. Allahyarham Husin, pengasas Ambeng, beliau ditembak, isterinya pun kena. Tidak pasal-pasal isterinya pun kena tembak. Yang di Tasik Gulu, yang di Pulau Pinang, anak kena tembak. Jadi inilah yang kita nak memperjuangkan. Kalau kita ada satu peraturan undang-undang di mana kita boleh menahan mereka supaya pencegahan ini boleh berlaku lebih awal daripada kes-kes kematian tembak tiap-tiap hari. Hari-hari kita buka surat khabar, tembak kemalangan, tembak kemalangan. Itu yang kita lihat dalam negara kita. Silakan. Terima kasih Speaker, terima kasih pada Baling. Kebetulan isteri saya pun orang Baling dan mengundi di kawasan Baling. Cuma tak mengundi Baling saja. Soalan saya begini. Pertama, saya nak ucapkan tahniah kepada Baling atas usaha yang sangat baik untuk membantu ramai ahli-ahli kita, rakyat kita sampai ke luar negara. Saya ucapkan tahniah dan saya berharap saya juga dapat belajar daripada Baling dalam perkara yang seumpama ini. Cuma satu penjelasan saya nak minta ialah kita setuju bahawa hak asasi semua rakyat Malaysia perlu kita pertahankan dan kita lindungi. Jadi persoalan yang timbul dalam rang undang-undang kita ini ialah sejauh mana undang-undang pencegahan kita ini
mampu memberi hak asasi kepada orang yang mungkin tertangkap tanpa dia sendiri sebenarnya terlibat dengan jenayah. Mungkin nak minta pandangan daripada Badan. Terima kasih. Balik nak minta penjelasan. Sekejap, saya jawab. Dia kata saya terlupa sekejap. Lepas ni saya bagi. Kuala Nerus, terima kasih. Mungkin isteri Kuala Nerus tak undi saya, tapi ayah mertua Kuala Nerus undi saya. Sebab ia adalah ketua cawangan saya. Terima kasih. Itu sebabnya dibalik, kalau tahun 2008 saya kalah 7,800 untuk rekod, kali ini saya menang 13,180 undi. Maknanya sahabat-sahabat saudara orang PAS di Baling undi saya. Terima kasih. Teruskan undi MP Baling. Saya nak bagi tahu jawapan yang Kuala Nerus tanya tadi. Sebenarnya saya tidak mahu kita pembangkang jangan cuba bermain politik dalam hal rang undang-undang untuk mewujudkan sentimen kebencian di kalangan rakyat. Keduanya, saya amat berharap agar rang undang-undang ini dibentangkan secara ikhlas dan jujur kerana kepentingan rakyat. Bukannya kita nak membuat undang-undang ini untuk menyusahkan rakyat. Wa imma hatta kita melaksanakan undang-undang ini, kita mencadangkan ia diluluskan untuk memberi kemudahan kepada rakyat supaya mereka tidak terkeliru, tidak takut nak pergi shopping pun takut, nak pergi beli beras pun takut, hari ini suri rumah tangga takut kerana dengan tembakan berleluasa. Dan ini semua impaknya berlaku apabila pemansuhan EO sebagai satu segi langkah pencegahan. Oleh kerana itu, kita harus memikirkan secara istiqamah, holistik untuk kita membawa rang undang-undang ini balik untuk menyelamatkan rakyat yang tidak berdosa sama sekali. Silakan Kota Tinggi. Terima kasih Baling, terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Saya nak minta penjelasan atau pandangan daripada Baling juga. Sebenarnya saya bukan peguam, tapi kalau kita di kampung, kita tengok budak-budak nak bergaduh, kita cakap dengan dia, dah jangan bergaduh. Tapi kalau kita biarkan, lepas tu mereka sampai luka-luka, menjadi satu kesesalan kalau kita tidak berbuat begitu. Begitu juga pencegahan ini, kita lihat kalau kita boleh elakkan daripada dua kumpulan berbunuhan, dengan ada pencegahan, bukankah kita melakukan satu keadilan dan untuk beri peluang mereka balik ke pangkal jalan. Jadi apakah Baling bersetuju? Preventive Act ini adalah satu cara kita memberi peluang untuk mereka, dan ini adalah satu sudut keprihatinan kita untuk mereka. Kita tidak bersifat menghukum, tapi kita bersifat membolehkan mereka semula. Tan Sri Yang Dipertua, saya amat setuju apa yang dinyatakan oleh Kota Tinggi. Kerana hari ini Tan Sri Yang Dipertua, bukan setakat di kawasan bandar, di kawasan luar bandar pun sudah mula adanya kongsi-kongsi gelap di kalangan anak-anak di peringkat persekolahan. Tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 sudah menular, sudah masuk ke dalam sistem persekolahan. Jadi kalau pencegahan seumpama ini tidak dapat kita laksanakan, maka kita tidak mungkin ianya dapat menjadi satu inspirasi negara kita untuk menyelamatkan rakyat yang tidak berdosa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Kota Tinggi tadi saya setuju, dan inilah yang patut kita memperjuangkan. Saya sentiasa mengulangi supaya rakan-rakan saya di sana tidaklah main politik berkaitan dengan tata jenayah, untuk tata cara Baling, jenayah untuk kita menangani masalah. Minta laluan Baling. Silakan. Terima kasih Baling, terima kasih Yang Dipertua. Sebagai orang baru dalam parlimen dan juga bukan berlatar belakangkan peguam, tetapi mengikuti perbahasan kita dah 2 hari benda yang sama. Saya lihat rata-rata barisan sebelah sana kata dia bukan tak setuju, cuma dia khawatir dia kata kerana takut orang ni tak ada hak untuk membela diri. Maknanya dia bersetuju tapi tak bersetuju, bersetuju dalam tak bersetuju. Isunya dia kata pindahan ini untuk menghasilkan undang yang lebih baik, tetapi dia takut tak setuju tu kerana bimbang tidak ada hak pembelaan. Walaupun dalam undang-undang ini pesalah boleh dihadapkan kepada jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini bukan seorang, terdiri daripada mereka yang pakar. Maknanya dari segi keadilan pada saya, keadilan seseorang yang disyaki itu dapat dibela melalui jawatan kuasa ini. Persoalannya yang saya nak tanya ni, sebab sebahagiannya nampaknya bercakap ni
peguam. Jadi adakah Baling bersetuju apabila kes ini tak dibawa dibercara? Saya bimbang isu yang sebenarnya ialah takut-takut kurang kes-kes jenayah di mahkamah, menyebabkan kuranglah. Jadi apa pandangan Baling? Awal-awal mukadimah saya dah cakap dah asyuk. Jadi dengan izin Tan Sri Yang Dipertua, memanglah kalau kita tengok, kalau rakan-rakan kita di Bangkang tu ramai di kalangan peguam, kita tahu mereka cerdik pandai, mereka boleh mengambil sebarang kes di mahkamah. Tapi hari ini kita kena divide and rule dengan izin. Kita kena tentukan yang mana hak dan yang mana batil. Kita nak buat ni, kita nak memperjuangkan masa depan rakyat. Janganlah kita agung-agungkan penjenayah. Rakyat ataupun polis umpamanya kita biarkan sampai gigit polis. Macam saya ulang semalam, gigit polis, kita maki hamun polis dan sebagainya. Hari ini polis yang duduk di barisan hadapan untuk menyelamatkan kita. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, dan kita semua harus sedar bahawa kita kena memberi pengiktirafan kepada polis diraja Malaysia yang sentiasa duduk di barisan hadapan untuk menyelamatkan negara, menjaga segala hal ehwal keselamatan untuk seluruh rakyat di negara kita. Jadi saya nak menyatakan di sini, ayuh bersamalah kita sokong akta ini. Jangan sekejap desak, sekejap kita nak libatkan kerajaan dan untuk Bangkang, tapi bila masa tiba, Ulur Rejang, sekejap, pada Bangkang kita nak cari 1000 helah. Kita kena hadapi perkara yang hak, reality. Kita kena berdepan dengan perkara tersebut. Saya bagi banyak contoh tadi. Banyak contoh. Bila mana ada kepentingan, mereka akan hadir. Bila tidak ada kepentingan, hatta beberapa anggota polis yang meninggal dunia, tidak pernah mereka nak pergi ziarah, tidak pernah nak pergi bantuan. Tapi kalau orang lain, mereka, macam saya sebut tadi lah, Bukit Geluguk. Baru-baru ni mereka bercakap, sehingga kan baru-baru ni saya sendiri melihat. Terima kasihlah pada Pokok Senah, hebat. Dan Yang Amat Berhormat arwah Allahyarham Tan Sri Azizan meninggal dunia. Saya tak lihat pemimpin-pemimpin yang lain datang. Yang ada masa dikubur tu, saya bersama-sama, yang ada Mahfuz, saudara YB Mahfuz daripada Pokok Senah. Ini saya nak kata, bila kita nak memperjuangkan, kita memperjuangkan. Ini saya nampak, kalau ada okeylah, saya nampak dikubur sebab saya berada di sisi, di tepi liang lahat tu sampai habis. Saya nampak. Jadi saya nak menyatakan di sini, apa yang kita nak buat, kita nak memperjuangkan. Kalau kita nak memperjuang, kita cakap, kita buktikan. Jangan kita bagi signal-signal yang tidak betul kepada rakyat. Kalau kita nak berjuang, hari ini apa yang kita nak gusar, apa yang kita nak risau? Ini bukan akan tangkap siapa-siapa yang buat berkaitan dengan bersih satu, bersih dua, ataupun mereka nak buat apa. Tidak, tak pernah tangkap, tak ada tangkap. Kita nak dengar pada hari ini, kita nak bincangkan berkaitan dengan masa depan rakyat kita yang berdepan dengan kongsi gelap yang tega, kongsi gelap yang menyusun strategi untuk mengambil tindakan. Itu saja. Siapa tadi nak bercakap? Ulur Rejang. Ya, silakan. Terima kasih, Baling. Ulur Rejang ini begitu besar, Baling. Jadi saya juga dengan rakan-rakan yang baru dalam Dewan ni bersetuju sangat dengan Akta Penjenayah 1959 ini. Tepat pada masanya, kita mahu negara kita, Baling, mahu menjadi sebuah negara yang aman. Dan saya percaya, kalau tidak masa ini, bilalah. Jadi, saya beri contoh, Baling. Seorang kongsi gelap, Lilong tu, ketua kongsi gelap, yang pernah ditahan di Simpang Rengap, rumah beliau, Baling. Saya ingat rakan-rakan saya dari Sibu tahu berapa besar ke rumah beliau tu. Dari manakah duit beliau? Kalau tidak dari duit, kalau bukan dari kegiatan jenayah seperti pembalakan haram, menghanyut keuntungan dari pekedai-pekedai kecil, dan memaksa mereka untuk memberi uang perlindungan serta mengawal harga barang-barang keperluan harian, telur, tonggeng dan sebagainya. Bersetuju tak, Baling? Perkara ini, negara kita ini harus menekankan supaya Akta Penjenayah 1955 ini diteruskan, disokong oleh semua kita. Sekian.
Setuju, saya minta masukkan dalam ucapan saya. Terima kasih. Tan Sri yang di-Pertua, saya dah bercakap lama, panjang lebar. Saya tengok Tan Sri pun resah tengok saya. Tetapi tak apalah, bagilah peluang orang muda. Biarlah, bukan lawyer je boleh masuk campur. Pokok senang pun lepas ni boleh turut serta dalam pembahasan ini. Yang penting niat kita. Yang penting apakah yang kita nak memperjuangkan. Jangan kerana kita melihat seseorang itu bercakap, tiba-tiba besok kita balik pergi cari isu-isu semasa yang berkaitan dengan peribadi, pagi lagi dah cakap dah berkaitan dengan sijil lah itu dan sebagainya. Tak payah. Kita kena tahu. Kita kena tahu apa yang kita nak cakap. Kita kena memperjuangkan benda yang betul. Jadi saya melihat dalam hujah saya ni sekian lama, saya melihat apa yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri begitu telus, ikhlas, tidak ada sifat resis, perkauman. Apa yang kita memperjuangkan istiqamah, konsisten dalam melaksana usaha kita untuk rakyat didahulukan. Jadi, ya sila, mau cakap? Oh, sila. Terima kasih Tan Sri dan Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Tadi saya ada tertarik tengah cerita kalau kita mempertahankan rakyat, kita kepentingan rakyat, kita mesti mau betul-betul ikhlas pertahankan rakyat. Jangan talan Dewan buat lain, luar kita buat lain. Kita tengok kalau kursi gelap, kalau kita tidak selesai, dalam saya punya kawasan, tak usah kata lagi sibuk, saya punya kawasan itu kursi gelap. Dia orang bukan saja di pakan, di luar bandar, dia pun bikin kasih naya sama rakyat, bikin kontrol semua. Tapi bukan macam seperti bila kita nak table ini undang-undang dia tak setuju, dia lawan. Dia kata semua tidak adil. Inilah masalah. Kalau kita nak betul-betul nak lihat, tadi saya kata di luar kawasan, orang cuma kata itu raba, dia orang pun pergi kontrol. Market RM2, dia kata saya ambil RM1.50 ataupun RM1.20. Kalau orang nak jual sawit, kalau market contohnya RM5, dia cakap saya beli RM2.50. Kalau tidak, ini malam saya akan pakar ini satu keluarga. Jadi saya tidak nampak pemangkan di saya punya kawasan pertahankan untuk rakyat. Bila kita soal ini isu, dia diam. Bila kita, kalau rakyat sudah kena bunuh, sudah mati, dia cakap ini polis tidak buat kerja. Tapi kita tidak lihat, polis memang masalah, kuasa kadang-kadang tidak ada. Macam mana nak selesai? Jadi, Yang Berhormat Baling setuju kah? Tidak. Apa saya soal? Sepatutnya kita jangan buang masa ini. Tadi macam saya kata, buat berapa hari sini kita berujar ataupun kita tibek ini. Patut kita terus semua bersama-sama setuju. Kalau betul-betul ini undang-undang mana-mana ada kelemahan, kita soal. Proaktif. Ada itu cadangan kepada kita. Setuju ke tak Yang Berhormat Baling? YB Bintulu, saya dah awal-awal cakap. Saya sebelum Bintulu cakap pun saya dah setuju. Sebab saya dah bagi tahu, kita tak perlu buang masa 3 hari ini bincangkan perkara-perkara yang remeh. Saya minta kita bincang berkaitan dengan fakta. Bagaimana kita nak melaksanakan. Bagaimana bot dengan izin pencegahan tersebut akan melakukan tanggungjawab mereka. Bagaimana ianya dibawa ke bilik Dewan Yang Mulia ini untuk diperbincangkan. Mungkin sekarang ni setahun, mungkin kita boleh minta 6 bulan sekali dan sebagainya. Kita harus mencari kaedah-kaedah yang bersesuaian untuk kita memastikan orang kena tahan itu tidak dianiaya. Itu yang diperjuangkan kononnya oleh pihak pembangkang. Kita tidak mahu mana-mana pihak dianiaya. Betul? Jadi kita pun sama, kita pun tidak mahu menganiaya siapa-siapa. Kita ni pembela masyarakat, rakyat didahulukan. Jadi kenapa kita nak tak percaya di antara satu sama lain? Kita tidak perlu ada satu syak wasangka di antara satu sama lain. Kita datang ke Dewan Mulia ni untuk memperjuangkan hak rakyat. Bukan kita nak sembang kosong berkaitan dengan kepentingan peribadi. Jadi saya nak hari ini kita sama-sama secara istiqamah, secara holistik, kita memikirkan kalau ada penjenayah yang mana pihak sana nak menjadi peguam bela, silakan. Kita tak satu tak boleh.
Pada masa yang sama, bila ada kematian di kalangan anggota polis yang kita kasihi, kita pergi ziarah. Kita tak semestinya pergi ziarah tu bawa duit, bawa sumbangan, tak payah. Sekadar kita datang memberi motivasi kepada balu dan ibu, itu saja. Itu yang saya berharap. Kalau kita boleh lakukan secara istiqamah, kita boleh lakukan secara holistik, barulah rakyat melihat kita ni sebagai wakil rakyat dalam arti kata sebenarnya, Baleng, dalam boleh tambah konteks sikit? pembelaan. Jadi tuan-tuan, Baleng, tanya boleh sikit lagi? Sebelum menutup. Baleng, kita tahu bahawa ramai di kalangan kita ni adalah terdiri daripada peguam-peguam yang hebat. Maka sudah tentulah peguam-peguam hebat mempunyai banyak kes yang boleh mendatangkan pendapatan yang begitu baik. Saya nak tanya, adakah kes-kes ni begitu lumayan sekali, atau sanggupkah mereka membayar fee ataupun yuran yang begitu lumayan? Jadi adakah persoalannya sekarang ni, adakah material itu lebih penting daripada moral, kerana moral ini tidak ada di atas kertas? Jadi saya nak tanya pandangan Baleng. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kangsa. Itu saya tidak tahu sama ada mereka ni ada duit tak ada duit. Tetapi yang saya tahu, kongsi gelap ni, Along ni banyak duit. Sebab saya berdepan dengan hari-hari dalam pejabat saya ni, sama macam Michael Chong MCA di pejabat UMNO ni, ramai orang datang di Kuala Lumpur untuk minta bantuan. Jadi saya lihat, kalau bagi pinjam 10,000, minta balik 30,000, banyaklah duit dia orang. Jadi bila mereka kena tangkap, mungkinlah mereka ada duit untuk membayar kepada peguam mereka. Itu saya tidak mahu menuduh. Tapi apa yang saya nak bercakap di sini atas hak asasi manusia, saya tidak mahu go below the belt macam Serdang tadi. Itu semua tak ada masa depan, tak ada wawasan. Nak kata orang ni ada sijil, tak ada sijil. Kita pun tak pergi minta kerja. Kita di atas lantikan kerana kita buat kerja, dan kita menang di balik itu dengan besar. Di atas tu bukan kita bawa pergi minta kerja. Dan kita kena tahu mana palsu dan tidak diiktiraf. Buka dulu buku bahasa, pergi Dewan Bahasa Pustaka, tengok apa maksud palsu, apa maksud diiktiraf. Universiti Melaya pun tidak pernah diiktiraf oleh kerajaan Britain dahulu. Jadi nak cerita, jangan cerita pasal itu. Kita hari ini, kita jangan lari pada tajuk. Saya nak menyatakan di sini dengan tegas, saya nak katakan saya di antara ahli parlimen BBNC semua menyokong penuh dengan rang undang-undang yang dibawa. Kita semua sepatutnya duduk dalam satu pasukan, beri tabik spring kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang begitu berani. Kalau beliau melihat hari ini perlunya peruntukan undang-undang ini dilaksanakan, kerana banyak kejadian-kejadian kes-kes orang mati tanpa sebab. Tiba-tiba tahu kena tembak, tiba-tiba tahu timbalan ketua pengarah custom ditembak dekat traffic light di Putrajaya. Apakah ini perkara ni berlaku? Kita kena ingat, dahulunya masa zaman Botak Chin ada ketua polis kena tembak dan sebagainya. Itu tahun bila? Sudah sekian lama, lebih 40 tahun tidak berlaku. Tiba-tiba perkara ini sedang menular, mengulangi. Jadi kita kena ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang melaksanakan pelbagai ops di bawah kerajaan yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ops piramid. Kita ops piramid pertama, kita membawa balik 7,280 anak-anak pelajar di Mesir yang terkandas kerana darurat, kerana berlakunya pertempuran. Mana ada pemimpin pembangkang yang pergi berdepan nak bawa balik anak-anak kita? Satu pelajar anak Malaysia, dia punya satu bulu roma pun tidak diusik, kita selamatkan. Ada ucap terima kasih, ada dalam parlimen bangun kata terima kasih kepada kerajaan Barisan Nasional yang begitu prihatin. Tak ada, nak kutuk lagi ada. Pembangkang ada berani pergi tempat-tempat yang kemelut, yang nak berdepan dengan perang? Ada berani? Tak berani. Dalam lawyer, dalam kamar tembak hakim beranilah. Pergi tengok, baru kita datang, kita bercakap. Bila kita berdiri dengan kita ada pengalaman-pengalaman supaya ini kita akan jadi orang yang lain. Kita bercakap pun berasaskan human right. Dari hati Tan Sri Yang Dipertua, bukan human right. Kita menjadi aktivis di mulut lain, di hati lain. Bila kita sudah berjuang, kita tahu, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ops sikap, ops cantas, ops daulat. Tan Sri Yang Dipertua, so happen is your state, sir, dengan izin. Ada ke kawan-kawan parti Bangkang datang bawa satu bungkus beras? Tan Sri, 13 hari
Saya dan rakan-rakan kawan-kawan UMNO berada di situ. Tan Sri tidur dalam kawasan kampung Tandau, tidur di situ dengan polis, tidur dalam kampung air di Sandakan. Ini tidak bagi statement, ini satu sandiwara UMNO. Astaghfirullahalazim, sana keluarga kita, saudara kita sedang mati-matian berdepan rumah, kena bom, kena bakar, kena bunuh, kena potong kepala, kena cabut jantung, kena cabut tali perut. Adakah pembangkang tahu? Pembangkang tak tahu. Sebab pembangkang kerja dia bantai polis, duduk dalam askar, bantai askar, duduk dalam mahkamah, bantai. Itu sebab saya nak nyatakan di sini. Kita buang yang keruh. Saya sanggup duduk satu meja. Let us, dengan izin, kita buang yang keruh. Kita duduk. Hari ini apa yang dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dalam hak asasi manusia. Peraturan mesyuarat. Ni. Peraturan mesyuarat. Relax lu. Baling. Peraturan mesyuarat duduk. 357. Tuan Yang di-Pertua atau pengurusi boleh menghadkan masa bagi ahli berucap jika perlu. Saya nak katakan kena hadkan masa sebab dia dah merapu dah. Dia dah pergi ke mana dah, tak ada point dah. Dia merapu-rapu dah. Saya minta Yang Muhammad Tan Sri, terima kasihlah Sepang tu. Semalam dia dapat 2 jam 25 minit. Tak ada orang. Macam ini parlimen dia punya. Saya minta dia buat satu parlimen dekat Sepang. Panggil kawan-kawan dia. Satu hari satu malam buat. Sudahlah. Tak tahu dekat dia. Lawyer buruk jadi tak ada layak cakap saya. Merapu merepek, jangan biar dia terus buang masa. Tan Sri, Speaker. Baling, saya cuma nak tanya Baling ni. Apa yang Sepang kata tadi tu, dia dapat 2 jam, bila Baling cakap lama dia marah, guna undang-undang, adakah itu cara pembangkang bergerak, Baling? Tepat sekali. Itulah mereka. Di mahkamah pun macam itulah. Mahkamah pun macam itulah Tan Sri Yang di-Pertua. Penjenayah diagung-agungkan, polisi tak ambil peduli. Inilah dia, cara dia. Betul. Penjenayah dia akan pergi lawan habis-habisan. Bawa keluarga datang ke mahkamah, duduk di atas, disanjung, ditatang. Yang polis meninggal ada dia pergi ziarah, satu polis meninggal. Dia kata dia UIA. Ini sibuk memperjuangkan Cimpeng, Abu Cimpeng, nak bawa balik ke Malaysia. Astaghfirullahalazim. Tan Sri betul. Saya dah ulang lagi sekali lagi. Baling, ada lagi peraturan mesyuarat, sila. 36.6 tak boleh sangka jahat. Beliau telah bersangka jahat, mengatakan apabila saya sebagai peguam kita ini apa ni? Kalau tak pernah pergi mahkamah jangan cakaplah. Dalam mahkamah kita tak berbahas macam gini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak landing dah, cukuplah Tan Sri. Saya pun nak bagi kawan-kawan lain berucap. Dah duduk. Saya nak lepas ni kawan-kawan belah sana nak bercakap. Kita bagi peluang. Duduk. Saya cuma nak kongsi sedikit Tan Sri. Tadi saya tak habis. Di darat yang berlakunya tragedi letupan bom di Plaza Lee Garden, Tan Sri. Saya pemimpin UMNO. Ni sekejap, tengahlah. Saya pemimpin UMNO. Saya beragama Islam, Tan Sri. Di sana, Tan Sri, bukan setakat bawa balik mereka yang kena bom, yang cedera, Tan Sri. Kita membawa balik 2 habu rakyat Malaysia yang terbakar dan kita dah mati dalam letupan ni, serahkan habu ni kepada keluarganya. Apa yang saya nak menyatakan di sini, inilah perjuangan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Rakyat didahulukan, bukan bawa balik Abu Cimpeng. Yang nak bawa balik, yang hari-hari sibuk nak bawa balik Abu Cimpeng. Ini yang saya nak nyatakan di sini. Minta laluan boleh? Tak payah. Minta laluan lah. Tak payah. Terima kasih lah. Bagi laluan. Kalau berani bagi laluan. Sepang tak, saya kalau pemimpin lain saya bagi. Sepang saya tak bagi. Orang lain saya bagi. Kenapa sebab takut? Sepang dah banyak bercakap Tan Sri Yang betul. Cukuplah. Dia tuduh saya. Cakap tak apa. Cukuplah, saya dah bagi banyak. Dah bagi, terima kasih. Kalau gombak sahabat saya bagi. Bagi saya jelasan. Pasal Cimpeng. Dia marah saya pun tak apa. Dia tegur saya pun tak. Dia orang baik. Gombak, pokok senar, orang lain saya bagi. Padang Serai, kawan saya bagi. Sepang tak layak. Pasal Cimpeng. Ikut saya pergi satu negara dalam misi bantuan kemanusiaan, balik saya bagi bercakap. Duduk. Mari saya cerita pasal Cimpeng. Jadi betul. Cakap seorang boleh lah. Beranilah. Buat soalan lah. Bila kita cakap yang benar. Tak berani, takut. Dia kata dia UIA punya graduat. UIA punya graduat. Bila orang cakap betul tak boleh. Jangan cakap orang lain. Alam hormat. Kalau takut jangan haprak. Lawyer tak tahu peraturan.
Sila. Kita patangkan sudah ada pengganti dia. Jadi pahlawan, Baling. ganti Tanjung Karang. Sila ahli yang berhormat, ada ahli yang berhormat apabila berhujah dia passionate untuk menyampaikan message. Antaranya adalah Baling. Itu. Jadi Baling teruskan cara begitu, tapi kadang-kadang kalau ada menggamit begitu divert sikit. Saya suka dengar hujah baik. Kemarin Bukit Gelugur dia berhujah. Tan Sri yang Saya berhormat. teruja, saya dengar, oleh kerana saya seorang peguam. Jadi kadang-kadang saya berasa bersyukur karena saya bukan menjadi pengadil kepada peribahasan ini nanti pada akhirnya yang mengundi kamu juga. Saya dengar Baling, saya teruja. Saya dengar siapa beruja pun, saya teruja juga. Tapi ada had-had tertentu. Demokrasi, perkataan demokrasi yang wins adalah majority. Dan ingat, selalu saya ingatkan, the government will always have its way, and the opposition will always have its say. Jadi cuma itu sejak yang harus dipenuhi. Baling teruskan, sila. Terima kasih Tan Sri yang dipertua yang saya kasihi. Sebenarnya saya ini orang baik Tan Sri. Mungkin cara saya, there is a saying, don't judge a book by reading its cover, dengan izin Tan Sri. Mungkin saya dilihat agresif, tapi hati saya ini suka tolong orang. Rakan-rakan saya di sebelah Jangan sana, angkat paku masuk sendiri boleh? assistant yang boleh saya bantu. Walaupun kulit saya hitam Tan Sri, tidak semestinya hati saya hitam Tan Sri. Jadi as I said just now dengan izin, jadi saya semalam pun bagi tahu kepada Ampang. Saya bagi tahu kalau ada orang hilang apa, bagi tahu saya Tan Sri, anak kita kalau lahir daripada Kuala Lumpur pergi Tanjung Malim belum tentu bawa balik Tan Sri. Daripada Lombok Indonesia lebih jauh daripada Kepulauan Bali 89 orang saya bawa balik Tan Sri. Di antaranya 43 orang anak totok pembangkang Tan Sri. Itu bukti jelas kita bukan memperjuangkan parti. Hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, dengan sama-sama manusia, tak kira kaum, agama, kita perjuangkan. Jadi apa yang saya sebutkan, mak saya ajar saya, tangan kanan bagi, tangan kiri pun tak boleh bagi tahu. Sepatutnya. Tapi semua ada pada bagi hari tahu. ini, kalau kita tak bagi tahu, bila kita tak bagi tahu Tan Sri, dia orang memperlekeh-lekehkan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mereka kata kita tak buat kerja, kita tidak tolong. Jadi sibuk dengan popularity vote. Tak betul. Ya, silakan my brother Bukit Katil ya. Balik sikit saja, saya nak bagi pantun lah. Hitam-hitam si tapuk manggis, tambah hitam tawar manis. Terima kasih. Cuma ada satu saya nak ulas tadi tentang hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Saya nak minta penjelasan Tersi Speaker. Saya nak minta penjelasan dan pendapat Baling tentang keadaan dalam satu hadis yang menyatakan al-bayyinah 'alal mudda'i, iaitu bukti bagi orang yang dituduh. Dalam konteks pencegahan jenayah ini, kalau ditangkap tanpa bukti, ini yang menimbulkan masalah dan pertikaiannya. Saya minta penjelasan Baling. Tan Sri yang dipertua, saya bagi sahabat saya yang satu kulit. Silakan. Satu bahasa Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya minta penjelasan. Diwar-warkan tadi kalau Chin Peng yang sudah jadi abu tadi benarkan bawa balik. Bagaimana pula dengan penganas Sulu yang bukan rakyat Malaysia maupun dilahirkan di Malaysia, ditanam di Lahad Datu Sabah. Mengapa tak konsisten dengan yang ini? Minta penjelasan. Tan Sri yang dipertua, dengan izin. Tambi, நீங்க சொல்றீங்களா உங்களுக்கு தெரியணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்க. Dengan izin Tan Sri. Apa yang saya katakan beliau, Tan Sri, saya bagi tahu dekat beliau, kalau nak bercakap mesti ada fakta dulu. Itu yang saya sampaikan Tan Sri. Tan Sri, dengan izin. Tan Sri yang dipertua. Adik nak jawab ni Tan Sri. Aneh lagi. Aneh dengan hormat tu. Ni Tambi aneh tak nak dengar. Aneh pun kena ada asas. Aneh ni pun tak ada asas. Dia kena konsisten. Boleh dengan izin Tan Sri? Dengan izin Tan Sri. Bolehkah Tan Sri? Dia mengantuk Tan Sri kawan-kawan lain. Sebab hujah benda ni 3 hari lagi mengantuk Tan Sri sebenarnya. Tambi, நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு சிம்பெங் வந்து பெங்கால் இறந்து போனாங்க.
Lah Datuk lah, Liga Malaysia lah yang terponang. Maksud saya Tan Sri, Chimpeng mati di Bangkok di Thailand. Yang ini mati dalam negara kita di Lahad Datu Tan Sri. Apa beda yang beliau tanya soalan Tan Sri? Duduklah, cukuplah. Saya nak jawab. Ni Ana nak jawab Tan Sri boleh? Minta floor ni, minta floor. Minta floor. Alam berhormat, saya tak boleh buat ruling alam berhormat kerana saya tak faham apa yang dia tadi. Tan Sri, kita berada di Parlimen Mumbai kan ni? Itu yang mula tu. Tan Sri, boleh ya? Dengan izin. Ana. Ni ngopoi ngengyo abular tu tiga. Hati marin dabuan pelan. Tan Sri, saya terjemahkan. adakah kita ni di Lok Tan Sri, saya Sabah ke terjemahkan. Lok Dal ke atau di Parlimen Malaysia? Tapi bagus juga kadang-kadang kita dapat Tan maklumat Sri, ya. Tan Sri, yang berhormat Lok Sabah, balik tambah pula, lah. saya teruskan saja. Cantik, Saya cantik. tadi dalam bahasa Tamil menerangkan kalau yang YB Baling boleh bawa abu dari tempat lain ke Malaysia, apa salahnya pulangkan balik abu penganas Sulu ke negara mereka? Itu yang saya terangkan tadi dalam bahasa Tamil. Tan Sri yang dipertua, saya pun maaflah cakap bahasa saudara Kapar tadi, minta maaflah. Sebenarnya inilah dia modal insan kebalgaian yang harus kita pertengahkan. Lawyer-lawyer kita pun cerdik-cerdik, boleh cakap Cina, boleh cakap India, boleh cakap Jepun. Bagus, ini satu benda yang baik. Modal insan yang Amat Berhormat Tun Abdullah Badawi bawa dulu, alhamdulillah. Tapi saya nak jawab balik soalan Kapar tadi. Dalam Melayu saya cukuplah, tak payah lagi dah. Kita ni kan, dia orang kata ni New Delhi Parlimen pula Tan Sri, tak payah. Jadi saya nak menyatakan kepada beliau, saya ni pejuang untuk rakyat Malaysia. Saya bukan pejuang untuk negara luar. Jadi saya nak, takkanlah saya nak pergi hantar balik orang Filipin punya abu, tak kena. Lagipun Chimpeng seorang pengganas yang datang daripada Baling, yang perbincangan perundingan Baling. Takkanlah saya yang marah Kak Chimpeng bunuh rakyat Baling punya segitu ramai. Masa tu Kapar pun tak beradir lagi, belum lahir lagi YB Kapar. Punya ramai orang Baling dah kena bunuh. Saya nak pergi ambil, na'udzubillah, over my dead body, dengan izin Tan Sri. Jadi apa yang kita nak cakap di sini, balik pada tajuk asal kita, marilah kita semua secara holistik, secara istikhamah, kita bincang balik apakah tindakan yang patut kita lakukan untuk kita mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sentiasa dahulukan rakyat. Kita buat gagasan Satu Malaysia ni dilakukan dengan baik, semua rakyat dapat manfaat. Jadi kita hari ini juga rakyat didahulukan supaya tidak ada rakyat mana-mana kena tembak mati sebarangan. Ini yang kita nak protect. Hari ini tengok adik-adik para pelajar yang datang dengar pakcik-pakcik Tok Wan mereka sedang bersidang ni. Untuk menyelamatkan mereka, masa depan mereka. Takkan mereka nak pergi sekolah, pergi universiti takut, terganggu, tergugat. Pagi-pagi bas sekolah nak ambil mereka pun takut. Ini yang kita nak. Kempen tak kempen pun saya sudah ahli majlis tertinggi lah. Seputih, dapatkan fakta dulu. Saya bukan baru mau bertanding lah. Kalau lagi pun Seputih tak ada layak lah mau cakap you tak ada bagi undi saya pun. Orang UMNO sudah buat keputusan mau undi saya, sebab saya selalu tolong orang UMNO. Terima kasih. Bukan orang UMNO, orang Seputih pun saya tolong. Kalau hilang bawa lari, saya akan tolong. Jadi itulah yang saya nak menyatakan di sini. Di kesempatan yang kita berikan kepada saya sekali lagi ingin mengulangi hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dan yang terjunjung demi rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Ini yang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahukan. Walaupun masih banyak lagi yang belum terlaksana, namun kerajaan Barisan Nasional akan sentiasa berikhtiar dan lebih keras kerjanya pastikan anak-anak Malaysia dapat hidup dalam sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera, makmur, bebas daripada segala ketakutan, kegundangan dan kebimbangan. InsyaAllah saya harap hari ini hujah-hujah saya hampir lebih 1 jam ini akan memberi sedikit manfaat kepada kita semua untuk berfikir secara holistik, berfikir dan tanya sama hati keikhlasan kita dalam memperjuangkan rang undang-undang ini. Sekalung penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih harus kita berikan kepada pihak Polis Diraja Malaysia. Terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kita kena berikan kepada seluruh warga Kementerian Dalam Negeri yang telah memperjuangkan bersama dengan Menteri Undang-Undang yang telah menyediakan rang undang-undang baru. Dengan kata-kata itu yang saya kasihi,
yang amat berbahagia, amat berhormat Tan Sri Speaker yang saya kasihi, Baling memohon menyokong rang undang-undang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pucung. Terima kasih Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, saya turut mengambil bahagian dalam pembahasan ini. Dan saya bermula dengan merujuk kepada artikel 145 Perundangan Persekutuan, di mana dengan cukup jelas kurungan 2 Tan Sri Speaker menyatakan bahawa peguam negara adalah menjadi penasihat kepada kerajaan dan beliau Tan Sri Speaker diberi mandat untuk menasihatkan kerajaan berkenaan dengan perkara-perkara berkenaan juga dengan penggubalan undang-undang. Saya faham Tan Sri, ramai daripada pihak Barisan Nasional memang mereka menyokong rang undang-undang ini. Tapi Tan Sri, sebelum kita teruskan, saya rasa penting untuk kita mendengar apakah pandangan peguam negara sendiri berkenaan dengan undang-undang yang memberikan ruang untuk tahanan tanpa bicara. Saya petik daripada satu rencana bertarikh 16 Julai, Tan Sri, di mana dinyatakan bahawa, yang saya bacakan, the Attorney General, Tan Sri Speaker, rejects preventive detention law. The Attorney General Abdul Ghani Patel today stressed that he does not support the formation of any new law which would allow preventive detention. However, he said his chambers, Tan Sri, has not received any draft or proposal from the Home Ministry or any government body on a law to replace the emergency ordinance which allowed preventive detention. Dan ini apa yang beliau katakan seperti mana dipetik, Tan Sri, I will never agree to preventive detention. There is no draft or anything sent to my office. And I am making it clear, a clear statement on this for whoever said that there is. Berkenaan dengan undang-undang seperti ini, peguam negara menyatakan, dan saya baca, existing laws are sufficient, Tan Sri. Abdul Ghani stressed that existing laws are sufficient for law enforcement officers to book criminals. Dan beliau kata sedemikian, beliau kata, bila dah kena, baru sadar, baru menangis. You will only start crying when it happens to you. And, Tan Sri Speaker, sending an innocent man to jail can happen and will happen. I am a strong advocate of the present laws without preventive detention. I have full confidence that enforcement officers can do their jobs without, Tan Sri, having to rely on such draconian laws. Dan beliau tidak berhenti di situ. Kemudiannya pada 25 hari bulan Ogos, beliau terus menyatakan, now he says this, Ghani said, there are many laws, including the penal code, that can be used to arrest and prosecute those suspected of crimes. We have used existing laws to prosecute notorious criminals like Botak Chin and pirates in Sabah in the past, he said, referring to one of Malaysia's legendary gangsters. Beliau seterusnya menyatakan, preventive laws are an abuse to human rights and personal liberty as enshrined in our federal constitution, and this guarantee must be safeguarded at all costs. Dan perkataan yang paling menekan yang beliau gunakan, he says this, he says that the police have become addicted to the use of preventive detention laws. Tan Sri, saya mengulas daripada itu. Pen apa ada? Pen apa ada? Pen apa ada? Sila. Terima kasih. 36.9. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai di parlimen atau pegawai kerajaan. Tan Sri, saya nak beritahu, dia membawa petikan daripada ucapan ataupun press statement whatever daripada peguam negara. Peguam negara tidak ada di sini. Saya nak beritahu Tan Sri, kalau kita lihat di Malaysia sendiri, sebenarnya kita ada lagi satu undang-undang iaitu langkah-langkah pencegahan khas atau dadah berbahaya. Itu kita tak repeal pun. Masih ada. Itu salah satunya undang-undang yang kita amalkan hari ini, Tan Sri. Tangkap tanpa bicara. Bermakna, kalau kita interpret apa yang statement oleh peguam negara, dia kontradik dengan akta yang ada. Bermakna, kalau kita nak repeal detention without trial, mengapa akta dadah berbahaya, langkah-langkah pencegahan khas masih lagi wujud? Jadi saya ingat, it's unfair
nak membaca satu statement yang Peguam Negara pun tidak ada di sini. Kalau betul Peguam Negara kata dia tidak bersetuju dengan detention of detention without trial, mengapa dia tidak repeal sekali undang-undang langkah-langkah pencegahan khas dadah? Mengapa tidak bawa sekali masa kita repeal ISA, EO, RR, mengapa langkah-langkah pencegahan khas ini tidak dibawa sekali? Bermakna Malaysia masih lagi mengamalkan undang-undang detention without trial. Yang Peguam Negara pun sedar benda ini. Jadi it's unfair nak bagi tafsiran dalam parlimen ni, Tan Sri. Teruskan. Saya duduk. Saya respon kepada hujah Tanjung Karang tadi. Kita tidak boleh menyebut perkara-perkara kalau perkara itu di luar bidang kuasa ataupun tugas kaki tangan yang berkenaan. Tetapi dalam hal ini apabila saya mendengar hujah daripada Tanjung Karang dan hujah yang berhormat, saya berpendirian bahawa apa yang disebut Tanjung Karang itu tidak berkenaan. Oleh kerana yang berhormat Puchong katakan bahawa itu adalah tugas Attorney General. Jadi apabila Attorney General berhujah dengan apa yang disebut yang berhormat itu, saya berpendapat itu adalah betul. Terpulang kepada kerajaan untuk nanti membidas apa yang berhormat hujah sekarang ini. Teruskan. Terima kasih, Tanjung Karang. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, saya membangkitkan perkara ini untuk dua sebab. Satu, Tan Sri Speaker, I am concerned kerana kita juga lihat, and I think this is one of the rare occasions dengan izin Tan Sri Speaker, di mana kita ada satu bil yang cukup serius kesan dia, tapi I don't see any officers from the AG's chambers here. Tak ada. And I've been observing, Tan Sri Speaker. And bila kita lihat apa yang disebut oleh Tan Sri Ghani Patel, I have not seen any such bill. It has not been brought to my office. Kita bertanya-tanya, is this a bill that has been drafted with the support of the AG Chambers? Itu yang saya nak tanya setakat itu. Dan saya ingin menyatakan, Tan Sri, bahawa bila kita lihat bil ini, kita boleh lihat juga ada kekurangan dalam bil ini yang juga meyakinkan kita bahawa kemungkinan besar ianya tidak dilihat dan dipersetujui atau dikaji oleh AG Chambers. Dan saya akan bagi hujah berkenaan dengan perkara ini dengan merujuk kepada undang-undang ini sekarang. Tan Sri Speaker, kalau kita lihat kepada undang-undang yang dicadangkan, undang-undang yang asal Akta Pencegahan Jenayah 1959, ianya tidak menjadi satu undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa bicara. Jadi apabila pindaan atau cadangan pindaan ini dibuat, kita lihat bahawa kerajaan menggunakan artikel 149 Perlembagaan Persekutuan untuk tujuan tersebut. Dan itu memang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. The Federal Constitution very clear, kalau kita nak ada undang-undang berkenaan dengan preventive detention, maka untuk tidak undang-undang tersebut itu bertentangan dengan artikel 5 misalnya, artikel 5, artikel 10, artikel 12 Perlembagaan Persekutuan, maka kita ada keperluan untuk kita seiras dengan peruntukan artikel 149. Sekapal has gone into this yesterday, Bukit Glugok, dan saya ingin panjangkan. Now, Tan Sri, kalau kita melihat kepada Federal Constitution dengan izin, dan saya bawa perhatian kepada pegawai. Let me finish izin first. saya mencelah. Let me finish. I'll come back to you. Let me finish. Kalau kita lihat kepada artikel 149, Tan Sri, memang dinyatakan di situ, dan saya baca dengan izin. Now, if an act of Parliament recites that action has been taken or threatened by any substantial body of persons, whether inside or outside the Federation, then of course to cause substantial number of citizens to fear organised violence and so forth, then memang, Tuan Speaker, any provision of that law designed to stop or prevent that action is valid, notwithstanding that it is inconsistent with any of the provisions of Article 5, 9, 10 or 13 and so forth. Jadi jelas. Tapi apa yang kita lihat, Tan Sri Speaker, and this is something which I don't know, completely overlooked by whoever drafted this bill. Tan Sri, saya bawa Tan Sri kepada artikel 151. Artikel 151 dengan cukup jelas, Tan Sri Speaker, menyatakan, dan saya baca, where any law or ordinance made or promulgated in pursuance of this part, now memang ianya includes part 11, 149, then peruntukan-peruntukan khusus dalam perlembagaan dinyatakan berkenaan dengan rights of representations to an advisory board.
to an advisory board. Dan saya baca, any law ordinance made or promulgated in pursuance of this part provides for preventive detention. The authority on whose order any person is detained under that law ordinance shall, as soon as may be, inform him of the grounds for his detention, and subject to clause 3, the allegations of fact on which the order is based, and shall give him the opportunity of making representations against the order as soon as may be. Nah, ini seterusnya penting. B. No citizen shall continue to be detained under that law or ordinance unless an advisory board constituted as mentioned in clause 2 has considered any representations made by him under paragraph A, and ini penting, made recommendations thereon to the Yang di-Pertuan Agong within 3 months of receiving such representations, and so forth. Dan advisory board, Tan Sri Speaker, dinyatakan secara jelas di bawah kurungan 2. An advisory board, Tan Sri, constituted for the purpose of this article shall consist of a chairman who shall be appointed by Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Agong, and who shall have or have been a qualified judge, and so forth, and then of course 2 other members. Tan Sri, kalau kita lihat kepada peruntukan ataupun the new act, proposed act, langsung tidak disebut apa-apa berkenaan dengan advisory board. Langsung tidak ada. Jadi apa yang berlaku, Tan Sri Speaker, kita lihat betapa jelas a clear case of where this act is unconstitutional. Kerana kalau kita hendak menggubal satu undang-undang di bawah artikel 149, we have to comply with 151. If 151 is not complied with, this act cannot include a 149 amendment. Dan Tan Sri Speaker, berkenaan dengan perkara ini, saya rujuk kepada EO yang adanya terdahulu. In the old EO, Tan Sri, kita ada peruntukan khusus yang dibuat untuk rujukan kepada advisory board. Di dalam section 5, khususnya section 6, report of an advisory board and review and so forth. So ada dalam EO. Same position, Tan Sri Speaker, dengan ISA. ISA juga dalam section 11 ada representations against a detention order, and of course report of advisory board. So Tan Sri Speaker, bagaimana kita ada satu undang-undang yang menyatakan bahawa okey, kita benarkan kuasa tahanan diletak dalam satu komiti atau board, lepas itu provisions for review is with the board itself di bawah section 11 PCA. It says that, in other words, inquiry officer, selepas inquiry officer satisfied, he will send a report to the advisory to the board. Board makes a decision under 3B. Seterusnya di bawah section 11 dinyatakan bahawa the detainee has 14 days to ask for a review from the board itself. Dan kalau board tak setuju, the detention order is maintained, section baru menyatakan bahawa review is to the High Court. So bagaimana kita boleh ada satu undang-undang yang membawa kuasa that is placed in the Yang di-Pertuan Agong by the Federal Constitution? 151 says very clear, advisory board, Tan Sri, shall make recommendations to the Yang di-Pertuan Agong. How can the minister now, or we in Parliament, say it's okay, let us ignore that express right yang diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong, bawa balik kepada mahkamah? Cannot be. Clear cut, unconstitutional. Tan Sri. Sila. Ya, saya nak minta sedikit saja penjelasan. Di dalam akta yang baru ini ada disebut tentang Prevention of Crime Board. Apakah itu boleh dari segi perlembagaan menggantikan advisory board seperti yang dikemukakan oleh Pucuk sebentar tadi? Memang tidak boleh. Kerana kalau kita lihat kepada artikel 151, cukup jelas, artikel 1512 says that an advisory board for the purpose of that part of the constitution shall be, and so forth. So it is a special board, advisory board, that is set up to give advice to the king. Tan Sri Speaker, saya sebagai peguam, I have been interested in this for years as a matter of law. Now saya tak faham, and I cannot understand how the AG's chambers could have overlooked this. Tan Sri, kalau kita nak menghubal satu undang-undang, and this I say with all fairness to the Yang Berhormat Menteri, I don't want, kita tidak nak undang-undang ini masuk ke mahkamah
and straight away be declared unconstitutional. Kita semua boleh lihat. Kalau artikel 151 says that hak review mesti diberikan melalui advisory board, where is it? And how can we dalam Dewan Rakyat ini bersetuju untuk meluluskan satu undang-undang yang memberikan kepada Mahkamah Tinggi kuasa review yang sebenarnya kuasa tersebut itu dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan to be given to the Yang di-Pertuan Agong. Subang. Minta penjelasan sedikit. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih pada Puchong. Saya nampak Puchong telah membuat satu hujah yang sangat penting, yang ada impak langsung, terus direct impact pada kesahihan undang-undang yang ataupun pindahan yang dibentang dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan ini saya minta penjelasan sedikit, sebab ini kita kena faham, ini maksud perkara 151 ini, sebab memang jelas bahawa bab 6, this is part 6 kalau saya tak silap, just to check. Part 11, I beg your pardon. Part 11 Perlembagaan Persekutuan. Dan apa yang dimaksudkan ialah kalau kita bagi kuasa untuk tahan tanpa bicara, biasanya dibagi pada pihak polis, polis yang tangkap pada saat permulaan itu. Tapi sambungan kalau ditahan, disambung biasa oleh menteri, tapi itu pun ada syaratnya, mesti dikaji semula oleh lembaga penasihat ini. Tapi yang penting ini saya minta penjelasan, sebab saya nampak advisory board pun syaratnya ialah syarat advisory board ni kena mendengar representasi daripada tahanan itu, dan ini yang sangat penting, membuat syur kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini sangat penting, peranan Yang di-Pertuan Agong dalam bab ini, sebab akhirnya maksudnya lembaga penasihat pun tak buat keputusan terakhir, muktamad terserah pada Yang di-Pertuan Agong, dan keputusan muktamad itu mesti terima melalui itu dan disampaikan balik sama ada tahanan itu akan diteruskan atau tidak. Itu yang saya minta penjelasan. Boleh saya, sebab ini sangat benda yang sangat pokok dalam peruntukan ini, yang kita nampak tidak ada langsung dalam pindahan sekarang. Saya jelaskan. Tan Sri Speaker, I stand corrected. Tapi apa yang berlaku, Tan Sri Speaker, kalau kita lihat kepada artikel 151, ianya dimasukkan ke dalam perlembagaan dalam tahun 1990. Dan kita semua tahu, Tan Sri, apa yang berlaku, Subang. Tahun 1989, there was an amendment di mana kita amend ISA dan EO, di mana kita keluarkan, Tan Sri Speaker, daripada budi bicara mahkamah, supaya mahkamah boleh campur ataupun menilai atau menimbangkan merits satu tahanan. So in other words, what happened there, amendment so that the courts can only look at procedural aspects. Dalam tahun 1990, in order to make sure that there was still a right to consider merits, Tan Sri, Parliament included 151(2), di mana sekarang merits tersebut itu akan dibicarakan di hadapan advisory board, dan keputusannya, Tan Sri, akan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi isu dia Tan Sri, kalau kita nak gubal satu undang-undang di bawah 149, it has to be read together with 151, yang bermakna bahawa tahanan di bawah 149 tersebut itu is restricted, dan sekiranya ada review on the merits, that is reserved to an advisory board which will put up representations to the king. Langsung tidak ada, Tan Sri, disebut di sini. It is clearly in violation of 149. Cannot be. Minta maaf, Azalina, I don't know which kawasan. Sorry, Pengerang. Terima kasih, Puchong. Puchong lupa saya. Puchong, saya nak minta penjelasan daripada perbahasan Puchong. Bermakna Puchong menyatakan bahawa rang undang-undang ini melanggar perlembagaan disebabkan oleh artikel perkara 151 dan bukan disebabkan oleh tahanan tanpa bicara. Is that your statement? Dengan izin. Tak. Tan Sri Speaker, itu soalan yang baik. Pengerang, tahanan tanpa bicara itu melanggar Perlembagaan Persekutuan. Detention without trial violates Article 5 of the Federal Constitution. Jadi cara dalam mana satu undang-undang boleh digubal supaya Article 5 is not violated is to comply with 149.
Dan kalau kita comply 149, maka dalam 149 tersebut Tan Sri disebut Article 5 is not violated. Jadi, if you want to comply 149, you have to comply 151. If you don't comply 151, there is no compliance with 149, which means tahanan tanpa bicara itu melanggar Artikel 5. Boleh bergerak? Does that make sense? I mean, let's discuss this. Tuan Speaker, saya akan respon pada ni bila saya berbahas lah. Thank you so much. Very well. Tapi Tan Sri, saya rasa ini satu perkara yang cukup penting dan itu menjadi sebab atas mana kita sebut. Kalau kita lihat rang undang-undang, saya dengar baling, we've heard many views, Tan Sri. Tapi we have to ask ourselves, kita sebagai Dewan Rakyat, kita kena faham bahawa kita kena hormat Perlembagaan Persekutuan. Kita tidak boleh datang ke Dewan yang mulia ini dan melakukan apa sahaja yang kita nak kerana kita ahli parlimen. We have to comply with the Federal Constitution. Dan dengan itu, Tan Sri Speaker, saya dengan reda hati, it's 1 o'clock Tan Sri Speaker lah. Saya akan ke isu lain selepas ini. Tapi Tan Sri Speaker, saya sekali lagi menekan bahawa saya rasa all of us here, kita semua seharusnya menyokong satu cadangan supaya bil ini ditarik balik, supaya nasihat Tan Sri Speaker boleh diambil daripada Peguam Negara berkaitan dengan perkara ini, supaya kita dapat tahu sebenarnya sama ada ataupun tidak ini adalah satu a mistake and oversight yang akan mempunyai kesan yang sangat serius kepada undang-undang ini dan kesan yang lebih serius kepada kita sebagai ahli parlimen yang walaupun mengetahui bahawa undang-undang ini mempunyai kesilapan yang besar sangat tetapi terus meluluskan undang-undang ini dalam Dewan yang mulia. Masih Pucung. Silakan Sepang. Terima kasih. Yang berhormat Sepang. Kalau boleh nanti tidak apa, sambung nanti selepas 2:30. Yang berhormat Pucung boleh sambung perbahasan nanti pada jam 2:30. Yang berhormat kita tangguhkan mesyuarat sehingga 2:30 petang nanti masih.